Betul? Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawa Allah Ta'ala menurunkan ia akan beberapa kitab kepada beberapa rasul daripada sekalian rasulnya, maka menurunkan ia Allah akan Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, dan akan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan akan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, dan akan beberapa suhuf kepada nabi-nabi yang dulu, dan bahawa Quran itu perkataan Allah Ta'ala yang sedia kala, dan kitabnya yang diturunkan ke atas Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana firman-Nya Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan ia akan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan firman-Nya, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Artinya bahkan ia Quran yang mulia dalam lauh mahfuz. Dan kerana firman-Nya, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya menurunkan Allah atas engkau akan kitab Quran, dan sebenar membenarkan akan barang yang dulunya daripada segala kitab, dan menurunkan ia Allah akan kitab Taurat dan kitab Injil. Semalam beriman dengan malaikat. Malam ini kita sambung pula. Dia kata, dan bahawa Allah Ta'ala, artinya dan wajib atas sekalian kita yang mengaku sebagai orang Islam, lagi pula sudah dewasa, sudah balik, beriktikad, beriman, percaya sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi dan para rasul. Kitab-kitab ni iaitu himpunan daripada kalam Allah yang berupa hukum dan seumpamanya. Itulah kitab. Dah buku guna pula buku lain. Kitab nama bagi himpunan hukum-hukum yang semuanya adalah wahyu. Kemudian digunakan juga perkataan kitab, iaitu tulisan-tulisan ulama. Jadi asalnya kitab suci Allah. Semua kalam Allah. Nama Injil, nama Taurat, nama Quran, nama Zabur, kalau daripada Allah, kalam Allah. Maka wajib kita percaya Allah turunkan kitab kepada nabi-nabi, lalu nabi-nabi bacakan kepada umatnya masing-masing. Telah tercatat dalam sejarah, umat Nabi Musa semuanya mendengar Nabi Musa membaca kitab Taurat. Semua kita dengar dah umat Kristian mengaku bahawa Nabi Isa turun kitab Injil. Umat Nabi Daud pun cerita Nabi Daud memang telah diturunkan kitab Zabur. Dan tentang kitab Quran, kitab penyudah tanda akhir zaman. Semua yang turun daripada Allah yang namanya kitab atau suhu, kita percaya belaka. Kalau yang orang lain tulis, kita tengok dulu. Yang Allah turun, tak boleh tengok dulu. Ni ayat Quran ni, betul dah ayat Quran, tapi aku kena cek dulu relevan tak untuk dipakai pada zaman ini. Kepala otak mu relevan. Allah menjadikan kamu, kita ni Tuhan jadi. Nampak? Lain kita buat sendiri kita. Baru mana sabar kita nak jawab. Kalau Quran kita akan cek dulu sesuai atau tidak. Cek lagu mana Allah tuang punya Quran, kalang dia, dah tuang punya bumi. Tu kata belajar tak mau belajar, makan minum, makan minum, makan minum, kerja makan minum, macam kambing. Kambing tidak akan ditanya di padang mahsyar, kenapa kamu tidak beriman dengan Quran? Dia tak tanya kambing, kerana kambing ni binatang. Binatang tidak mukallaf pun. Mukallaf ni orang yang diberatkan dengan tanggungjawab. Maknanya dia akan ditanya segala-galanya di akhirat nanti. Sebab tu kalau Al-Quran tidak ada tapi, tidak ada komen, tak boleh kuari, tak boleh kita nak kata apa lagi. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kamu mutlak veto kepada Allah, dan taat kamu veto kepada Rasulullah. Kerana dua nama ni kalau sebut kafir jadi Islam. Faham? Sebut nama lain tidak jadi Islam. Orang kafir nak jadi Islam,
Dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Dia tak mau sebut. Dia nak sebut nama pemimpin Mesir, tak jadi. Dia nak sebut nama Barack Obama, tak jadi. Kena sebut nama Muhammad, kafir jadi Islam. 40,000 tahun dah nak menyembah berhala, dua nama dia sebut jadi Islam dia. Maka ati Allah wa atiur Rasul. Sekarang siapa yang cerita tentang Quran, tentang Taurat, tentang Injil, tentang Zabur, Allah cerita, Nabi cerita. Bila Allah dan Nabi yang cerita, tidak ada tapi-tapi lagi, semuanya benar. Ayat yang kita pernah baca, ayat yang pernah kita dengar, ayat yang kita tak pernah baca, surah yang pernah kita tengok, surah yang pernah kita baca, surah yang pernah kita dengar orang mengajar dalam tali bising, surah yang tak pernah kita baca, kalau semuanya daripada Allah, benar belaka. Sebab apa turun kitab? Saja-saja Tuhan turun kitab saja. Saja-saja Tuhan turun kitab Taurat, kitab Injil, kitab Quran. Tuhan nak tunjuk bahawanya dia boleh turun kitab, tak? Supaya kita amal. Faham? Supaya kita baca dan kita dengar, lalu kita ikut. Ikut tujuan supaya kita ikut. Dah kalau tak turun kitab, manusia tak pandai ke guana? Ada benda yang turun kitab baru manusia pandai. Ada benda yang tak turun kitab pun manusia memang dah pandai. Contohnya nak kecing. Nak semua bangsa tahu macam mana nak kecing. Dia berasa nak kecing, dia buka seluar. Tidak ada hadis yang kata siapa yang rasa nak kencing, hendaklah dia buka zip seluar. Tak payah. Sebab semua bangsa sudah pandai. Maka tak turun ayat, tak turun hadis tentang ajar kecing. Cuma adab-adab kencing dia ajar. Kalau tidak, tak reti. Jadi macam kambing kecing. Belam jalan pun kecing. Jadi tujuannya turun kitab supaya kita jadikan panduan. Tu saja. Bila ada buku, maka tengok buku senang. Buku panduan ni, kita ulang sama biar kita sebut dah pun, sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita belilah apa barang pun, beli kamera dalam kotak, tak? Canon, RM1,500. Dalam tu ada kamera, tu tak? Ada lens. Lepas tu ada tak buku dia? Ada tak buku dia? Buku tu kitab, beri panduan cara nak pasang lens, cara nak masuk bateri, cara nak cas. Ada tak belaka dalam buku? Ada, supaya bila kita ikut panduan, kamera kita tak punah. Faham? Maka turun segala-gala benda ada buku belaka. Faham? Beli nasi lemak tak ada buku, pasal orang pandai. Nasi lemak orang suap, tidak ada panduan. Panduan nasi lemak, mula-mula buka bungkusan, kemudian cebok dengan tangan. Maka angkat, masa angkat jangan lepas tangan, nanti nasi lemak jatuh. Tak ada. Sebab benda tu orang sudah pandai. Bila sudah pandai, dak turun ayat, dak turun hadis, orang sudah pandai. Tapi kalau tidak khabar, dak reti, maka turun ayat, maka turun hadis untuk kita jadikan panduan. Pergilah mana-mana barang pun ni, sama ada datang daripada negara kafir sekalipun, ada buku panduan. Beli tali bising, bukalah kotak, ada buku menu, cara nak pasang, cara nak sakut, cara nak cari stesen program. Kita buat panduan situ. Beli kereta ada buku menu, beli motosikal pun ada buku menu, beli mesin nyor pun ada buku menu, beli apa benda lagi. Beli tripod tu, nak masuk kamera, bukan kamera, beli tripod aje. Faham tak? Kaki kamera, bola kotak main proto, buka keluar, ada juga buku menu. Apa tujuan? Tukang buat dia, pengilang dia, takut-takut kita tak ikut panduan, rosak barang-barang kayak gitu. Betul tak? Maka Allah turunkan buku panduan, takut-takutkan kita tak ikut panduan, punah jahanam kehidupan manusia. Maka buku panduan yang turun daripada Allah, namanya kitab Zabur, namanya kitab Injil, namanya kitab Taurat, namanya kitab Quran. Maka kalau buku kita beli kamera, kita tengok buku panduan. Kalau kita beli tali bising, tengok buku panduan supaya tak rosak. Beli radio pun ada buku panduan, kita tengok.
Kenapa dalam kehidupan kita tak gunakan buku panduan yang paling penting, iaitu Quran, untuk memandu hidup manusia supaya tidak jadi rosak. Ini tujuan turun Al-Quran. Maka Allah turunkan akan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan, kami itu Allah lah, akan Quran itu pada malam Qadar, bulan Ramadan. Nah, kenapa Tuhan turunkan dalam bulan Ramadan? Ada orang tanya, kenapa tak turun dalam bulan Syawal? Kenapa tak turun dalam bulan Zulkaidah? Ulama jawab, ikut suka Tuhan. Dia nak turun bulan-bulan berapa pun. Dia semua ni fa'alul lima yuri. Dia maha bebas melakukan apa saja. Tak usah cakap banyak, tak usah bincang tarikh kenapa Tuhan tak turun tarikh lain. Yang mustahak, kenapa kita tak ikut Quran? Siapa tak ikut kitab Allah, sesat. Siapa tak ikut hadis, sesat. Tak kira mu menteri, mu raja, mu pengarah filem, mu pelakon filem, mu office boy, JKK, Tok Ngulu, tak ada kira. Faham? Turun Quran bukan kira nak sekat, kita cari makan. Tak ada dalam ayat Quran, jangan kerja rajin-rajin, nanti banyak sangat dapat duit, jangan, tak elok. Tak ada. Tak ada dalam Quran kata kalau nak ambil projek, jangan buat projek besar-besar, nanti jadi kaya. Tak ada. Tapi Quran mari ajar, kalau kaya wajib bayar zakat. Kalau berhibur jangan siapa lagu. Kalau main sokan jangan siapa pakai seluar dalam saja. Faham tak? Main benda badang, nampak? Mr. Asia, Mr. Olympia, Mr. Melaka, pakai seluar spender saja. Sedangkan auratul mukmin baina surah wa rukbah, aurat laki-laki pusat sampai ke lutut. Nak tunjuk body dia, dada pakai seluar spender saja, berat nandang tengok. Seluar kecil pakai seluar tu, pakai ke kambing, lari kambing. Faham? Tapi dah orang bodoh dari kambing boleh pakai seluar spender, duduk di khalayak ramai, tunjuk punggung, tunjuk belakang. Apa salahnya kalau main bina badang pakai kain pelikat? Tak nampak aurat. Laki saja tengok, puan dari tengok, syahwat, seronok tengok. Pakai kain pelikat. Dan dia kata salah, haram ke body kita besar? Tak salah. Allah buat macam-macam manusia, ada kuruh, ada gemuk, ada tubuh macam bodybuilder macam kita ni. Faham? Terima je lah, tapi jangan menyombongkan diri. Jangan siapa kita langgar perintah Allah. Yang mugi pakai spender tu siapa suruh? Jadi gitulah turunnya ayat, datangnya hadis adalah buku panduan untuk kehidupan kita. Maka begitulah sekaliannya, ayat mana, surah mana pun tersimpan dengan keadaan elok. Di mana? Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan Quran Allah, kalam Allah, Quran yang ada di rumah kita tersangat-sangat mulia. Fi lauhim mahfuz, datang daripada lauh mahfuz di langit. Hebatnya, sebab tu buku manusia bolehlah kita nak perkecilkan Quran, jangan. Ada orang kata takkan semua nak ikut Quran, kita hidup di zaman moden. Quran ni cerita zaman dulu. Bodoh sungguh. Yang turunkan Quran ni Allah, maka dia juga yang mencipta langit dan bumi. Faham? Kalau mu tak mau ikut Quran, mu boleh buat langit. Allah buat langit, summastawa ila sama fasawahunna sab'a samawat. Kemudian Allah pun meneruskan mencipta langit, lalu jadilah langit itu 7 lapis langit. Kalau mu tak mau ikut Quran, mu buat langit tak usah 7 lapis, selapis tau. Kuih lapis boleh buat, 7 lapis langit boleh buat. Tak mampu kita, tak usah kata 7 lapis langit. Allah cabar buat seekor lalat, tak mampu dah. Mainan boleh buat, Taiwan, Jepun masuk bateri. Mainan habis bateri keok. Tu kata tak usah pandai. Bila kita tengok lemahnya kita, maka tunduklah pada hukum Allah. Kita beri nasihat sekali lagi pada pemimpin-pemimpin dunia. Baliklah ke pangkal jalan.
Nampak? Allah wajibkan pemimpin-pemimpin supaya mereka jadikan Islam duduk di atas sekali. Kalau dia tak buat, dia akan disoal dalam kubur dan di padang mahsyar nanti. Faham? Tu saja. Takkan tegur gitu marah kau. Nak? Dan kerana firman-Nya wa ataina Dawud zabura, artinya dan mengurnia kami akan Nabi Daud akan kitab Zabur. Dan firman-Nya inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, bahwasanya ini yakni dapat kemenangan mereka bersuci dengan iman dan keadaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya tersebut pada segala suhuf yang pertama, iaitu suhuf Nabi Ibrahim 10 dan suhuf Nabi Musa 10 yang lain daripada kitab Taurat. 1400 tahun turun ayat yang pertama dalam Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ajar Rasulullah. 1400 tahun sampai pada zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada lagi Quran yang berbentuk kertas gini. Quran pada masa itu hanya ada dalam dada para sahabat, beberapa orang hafal 30 juzuk, dan ada yang ditulis pada batu-batu dan kulit-kulit. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun bersetuju untuk dibukukan supaya umat akhir zaman sempat tengok dan boleh beramal dan baca Quran. Tak ada zaman Sayyidina Abu Bakar sibuk dengan memerangi kaum yang murtad, maka zaman Sayyidina Uthman menjadi khalifah. Lalu diteruskan usaha, dipanggil segala sahabat yang hafal Quran, yang tua-tua dah, suruh baca dari awal sampai akhir semua ayat dan surah sama belaka. Maka sepakat segala sahabat dibukukan Quran setir gining 30 juzuk, tulis pada kulit kambing, pelik kijang. Maka barulah ada Quran. Lepas pada zaman Sayyidina Uthman, buruh diletak titik pula. Mula-mula zaman Sayyidina Uthman tak ada titik. Kalau begitu saja, tak tahu ber ke, te ke, se ke, gitu saja. Kemudian 100 tahun lepas tu diletak titik dan baris pula supaya kita boleh baca. Sampai zaman kita tak boleh baca juga. Ada baris, ada titik, Quran pula comel dalam kertas lawa, ada air mah pula tepi, siap hukum tajwid pula bawah. Ada panduan baca Quran lagi dalam internet, ada CD pula cara baca Quran, bodoh juga. Ni benda nak jadi ni. Faham? Jahat-jahat kita sebagai orang Islam biar pandai baca Quran. Bukan kata boleh baca sedap, boleh baca Quran. Lagu nombor 2 boleh baca Quran. Faham? Orang Jepun boleh baca bahasa Jepun. Betul tak? Orang Jepun malu tak kalau dia tak boleh baca surat khabar Tamil? Tak malu. Orang Tamil dia boleh baca bahasa Tamil. Orang Tamil tidak malu kalau tak boleh baca bahasa Perancis. Tapi hak kita orang Jawi, orang Melayu tak pandai baca bahasa Jawi, bahasa Quran. Orang putih beres bawah, kepik ni star belah kanan, tepi straight line. Tak? Celok kakang Asia Magazine. Salah ke pandai bahasa Inggeris? Tak salah. Tetapi sebagai orang Islam hanya pandai cakap bahasa Inggeris, tiba-tiba dilalaikan, tak belajar membaca Quran, maka jadilah dia bodoh. Faham tak? Kerana bahasanya sendiri dia tidak pandai, bahasa orang lain dia pandai. Tapi kalau dia pandai baca Quran, pandai Inggeris, pandai Perancis, pandai Jepun, maka dipuji oleh syarak kerana orang ini cerdik. Bukan saja boleh baca Quran, bahasa Jepun pun boleh baca. Kita masalah kita pandai bahasa orang putih saja. Kalau cakap IU. Quran buta kayu. Faham? Malulah kita kalau tak boleh baca Quran, kerana Quran ini kalam Allah. Allah yang jadikan kita, dijadikan kita daripada air mani, duduk dalam perut mak 4 bulan dalam kandungan, beri kehidupan, tiup roh 9 bulan, Allah keluarkan daripada perut mak kita, mengakak, boleh duduk, boleh jalan, boleh berlari, sekolah, menengah, kolej, universiti, kerja dah learning. Nak bini, beri bini. Nak anak, brek, tubik anak. Nak motor, ada motor. Nak kereta, boleh kereta. Nak rumah, boleh rumah.
penthouse 12 juta. Tiba-tiba Allah kata bacalah Quran. Nabi kata bacalah Quran, tak pandai. Bodoh. Jangan kata bodoh gitu. Tan Sri itu ustaz, Tan Sri bodoh. Tak ada kira siapa-siapa, faham? Kerana dia, Tuhan beri dia banyak dah nikmat, tiba-tiba tak belajar sehingga boleh baca kalam Allah. Faham? Orang India nama dia Syekh Muhammad Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dia lara selama 80 tahun. 80 tahun lara. Tak semayang, tak berasa, tak berzakat, main judi. Akhirnya dia insaf pada umur 80. Lalu belajar agama sampai umur 120 tahun di India. Ni cerita lama, 600 tahun dulu. Faham tak? Dan jadi mufti pada umur 120 tahun. Sempat beri fatwa selama 40 tahun. Meninggal dunia pada umur 160. Nampak? Kita kata wajar. Bagi Quran macam tikus tengok besi. Apa jadi gitu? Sebab kita tak tahu nilai. Sebab apa kita tak tahu nilai akhirat? Sebab kita tidak didedahkan dengan nilai akhirat. Kita duk gila nilai dunia. Akhirnya kita lupa kelebihan akhirat. Tak percaya lagi lah. Tanya tu, hak jalan tu, hak naik kereta besar, buat duduk kat tu. Siapa hak kereta mewah-mewah sikit, tanya ayat Quran. Boleh tak? Boleh. Viva, jangan tanya. Myvi, jangan tanya. Tanya hak kereta mewah. Lalu BMW M3. Boleh baca sikit surah Al-Ankabut. Assalamualaikum. Bau lagi. Mari sebuah lagi. Lamborghini Aventador. Boleh baca sikit surah Al-Ankabut. Fatihah, ai boleh. Fatihah, ai boleh. Lagi tak boleh baca. Faham? Padahal Tuhan beri dia mewah kehidupan. Kalau pakai Lamborghini takkan duduk rumah PPRT JKK bagi. Kurang-kurang rumah 3 juta. Betul tak? Kurang-kurang rumah ada kolam renang walaupun kecil. Lupa nikmat yang begitu banyak, nak balas budi Allah. Sikit je baca Quran. Lalu pula lagi Audi. Nampak? R8. Tak? Boleh baca sikit surah Al-Ankabut. Depan-depan sikit apa? Ankabut tu apa? Lagi jahit tukir. Berapa? Manusia sudah lupa Allah kerana nikmat terlalu banyak. Macam kelawar, siang hari tak boleh terbang kerana cerah tersangat amat. Tapi bila maghrib, sama-sama dia boleh terbang. Siang hari kita pergi jolok sarang kelawar, bila dia keluar dari sarang dia terbang, maka dia akan langgar tiang lampu. Kerana nikmat cerah terlalu banyak. Itulah manusia. Bila Allah beri banyak sangat ke dia, dia lupa kepada Allah. Tu. Dah banyak sangat hiburan dalam kehidupan, ngaji tak ada. Dah duduk kondominium, maknanya kondo mewah 6 juta, 8 juta, takkan nak ngaji Quran ni? Tak ada lah apa. Disko, tunjuk langit. Tahu tak? Dah. Langgar lah. Kalau kaya boleh baca Quran, alhamdulillah. Kalau kaya pakai Aston Martin DB9 tapi semayang cukup 5 waktu, alhamdulillah. Orang cerdik tu. Ni tak kaya tetapi tidak reti nak baca kalam Allah. Surah Al-Ankabut tak aja dengar. Dia kata Fatihah aja dengar lah. Dengan surah Ikhlas lain tak aja dengar. Ditanya balik kita, Ankabut tu apa? Ankabut. Surah laba-laba. Ada dalam Quran, Allah nak cerita kisah sarang laba-laba. Nampak? Akidah yang sangat rapuh. Setuh sikit, rabak terus akidah. Inilah akidah orang akhir zaman. Sikit saja sudah lupa Tuhan. Asal kemah, keming. Yakin dengan Allah, yakin segala-galanya, tapi dah datang kemewahan, sedikit ujian, sudah jadi sarang laba-laba. Dah tu kalau pakai Ferrari pun tak boleh baca surah Al-Ankabut balik awal. Dah kalau pakai Kenari lagi teruk.
Nah, tak? Kerajaan pun satu hal, dalam keadaan rakyat sungguh dalam kejahilan, lagi banyak hiburan, lagi banyak hiburan, lagi banyak hiburan, lagi jahil ke lagi alim? Oh, kalau nyanyi pandai. Nyanyi sikit, lagu apa? Semua boleh. Lagu Angkabut. Angkabut tu apa? Lagu laba-laba lah, kumpulan spider. Oh, bagus. Terus memburu menawan cintamu. Ini manusia akhir zaman, lepas seorang, lepas seorang, tanang dalam kubur, dak pandai baca Quran. Tahu tak? Sama macam tanang, tikuh, mapuh, lenyek di lori. Tikuh tu malam-malam kita cari, bawa lapu suluh. Jumpa seekor, Assalamualaikum ku. Boleh baca Quran? Cup, bau lagi. Tak boleh. Samalah dengan manusia akhir zaman. Faham? Tanang dalam kubur macam tanang, tikuh, mapuh, tak pandai baca Quran. Dah kali baca Quran benda faedah. Pertama, walaupun belum kita menjalani jalan Al-Quran, dia sudah menjadi syafaat kepada kita hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi aw kama qala. Bacalah Quran walaupun sedikit, kerana dia akan datang balik kepada kamu hari mahsyar nanti, memberi pertolongan kepada kamu. Pada mahsyar kaki kita kesusahan, Perdana Menteri boleh tolong tak kita? Raja? Tak boleh. Dah kalau Tok Mengulu, kau tak boleh lagi. Faham tak? Yang boleh tolong amalan kita, di antara amal Quran yang kita baca. Faham? Jadi yang tak pandai lagi baca Quran, dah sah tunggu lama. Faham? Cari guru. Pergi di masjid, pergi di surau, ni ada buka atas jabat, atas bangunan orang sewa bilik, sewa kelas, buat baca Quran. Pergi ya belajar. Nah, Allah tak kata, kenapa kamu lama sangat belajar tak pandai? Tak. Tapi kalau kita tak belajar, baru Allah tanya, kenapa tidak belajar? Siapa yang sudah belajar, tak pandai juga, maka dimaaf pada syarak. Nah, ada ke orang tak pandai nak sebut? Nah, tak pandai sebut huruf ra. Nah, ada huruf ra. Patut ghairil maghdubi ghairi. Ada ghairi? Ada? 7 orang tok guru. Ghairi. Mu ni berat sungguh. Ri. Tengok kereta luar, persona. Oh. Bacaan tidak mempersonal. Ghairil. Sekali lagi teh. Ghairi. Pulak. Ghairi. Tak boleh nak baca. Tak apalah, maaf pada syarak. Nak, kerana dia memang lemah. Nak, dah Tok Guru sebut ghairil, baru molek. Sama ada kitab kepada Nabi Daud namanya Zabur, atau kepada Nabi Musa namanya Taurat, atau kepada Nabi Isa namanya Injil, atau Quran, semua kalam Allah. Semua kita beriman, semua kita yakin, semua kita beriktikad adalah benar berlaku-laku kerana datang daripada Allah. Kita hamba Allah, menupang bumi Allah, maka kena melaksanakan perintah Allah. Di antara perkara besar yang kita tidak laksanakan pada akhir zaman, iaitulah hukum-hukum Allah kita ketepikan. Hukum ciptaan manusia tak dihormati di dalam parlimen, di dalam mahkamah dan seumpamanya. Inilah maknanya satu dosa besar umat Islam di zaman moden, tidak mempraktikkan peraturan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nak sebab tu jangan duk berebut sangat nak jadi Perdana Menteri, duk berebut sangat nak jadi menteri. Kek Allah tanya mu kan. Mu itu mu bukan mu itu menteri itu. Kita lah dah mula laksana dak hukum wuduk. Wuduk mana satu ni? Balik awal. Dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia segala yang baru setuju dengan ditentukannya dengan iradatnya pada azali, kerana firman-Nya wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, dan menjadikan Allah Ta'ala akan tiap-tiap suatu daripada yang baru, maka mensakatkan ia Allah akan suatu
dengan tempat dan masa dan mulia dan hina dan segala warna dan panjang dan pendek dan besar dan kecil dan kaya dan miskin dan yang lain daripada tersebut itu, maka tiada dapat diubah akan dia yang telah ditetap, sekalipun berhimpun sekalian makhluk pada mengubahnya. Baik, seterusnya kita reka-reka je, pendek-pendek. Kalau panjang-panjang kadang-kadang kita payah nak faham. Setelah kita yakin sungguh-sungguh segala kitab yang turunkan pada langit adalah kalam Allah yang tak boleh kita tolak, wajib kita amalkan. Wajib pula kita beriman dengan qada dan qadar. Kena faham, bukan saja beriman dengan qada dan qadar, hak tu qada sipir yang ditulis dalam buku-buku tulis. Nampak? Untuk budak-budak sekolah, kita yang sudah dewasa jadi pok orang, jadi tok orang ni, kena faham benda makna beriman dengan qada dan qadar. Artinya Allah telah menetapkan segala perkara, kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam ini sejak daripada belum Allah ciptakan alam ini. Baik dan buruk semua ketetapan Allah. Sebab tu sebagai orang yang beriman, bila kita berusaha berjaya, maka balik kepada Allah, alhamdulillah. Tak berjaya, sabar. Anak mati, sabar. Anak pah periksa dapat lulus cemerlang, alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Mana anakmu pandai? Bukan. Alhamdulillah, mana puji itu milik Allah. Sebenarnya bukan milik anak aku. Allah yang memberi kelebihan kepada dia. Faham? Semuanya Allah Ta'ala belaka. Kalau kita semua benda dalam kehidupan kita balik kepada Allah, barulah kita nama umat Tauhid. Tauhid bahasa Arab, bahasa Melayu, mensatukan. Mensatukan apa? Semua satu saja, iaitu Allah. Makan minum daripada Allah. Kita dapat kerja daripada Allah. Kita accident daripada Allah. Kita meniaga laku kedai berjaya daripada Allah. Projek ni tak dapat, kita usaha dah. 15 jenis kabel dah. Kabel telekom, kabel TMB, tak boleh juga daripada Allah. Anak kita sakit tiba-tiba daripada Allah. Tak dah nak berobat, baik pula daripada Allah. Semua daripada Allah. Kul, katakanlah, kullum, semua min indillah, daripada Allah. Baru selamat kita dunia dan akhirat. Faham? Jangan lupa Allah, dia belaka-laka, dia atur belaka. Sebab tu jangan marah pada perkara yang tak boleh marah. Mana umpamanya miskin, jangan marah. Marah diri kita, jangan marah Allah. Dia marah Allah, kenapa Tuhan buat aku miskin? Faham tak? Yang siapa nak bunuh diri ada. Kim dia mana? Putus cinta, nak bunuh diri. Nak awet dia cinta dengan boyfriend lain pula. Faham? Dia pun nak bunuh diri, nak terjun bangunan. Nak tak payahlah. Allah tetapkan gini-gini, semua ada kelebihan belaka. Dah tu Tuhan buat anak lahir cacat, tak ada tangan, tak ada kaki, jantung duduk luar, ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Ada kelebihan benda. Mu buta, mana nampak? Orang celek, nampak lah. Semua ada kelebihan. Kalau Tuhan buat molek belaka dah, dunia menjadi syurga. Dan kan tempat yang semua sempurna, syurga. Sini ada kurang, ada lebih, ada molek, ada uduh, ada gemuk, ada kuruh, ada hitam, ada putih, macam-macam, kaya, miskin, sihat, sakit, gembira, sedih, nangis, ketawa, sifat yang bertukar-tukar. Faham? Jadi sebab tu dipanggil dunia. Ad-dunia bahasa Arab mana ad-dana, negeri yang tidak sempurna. Atau makna naqis, makna kurang. Atau makna dani', benda yang tidak sehat. Faham tak? Allah buat dunia, buat alam, ada dua sifat yang berlawanan. Di mana saja, kalau tidak sehat, sakit. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak kaya, miskin. Kalau tidak gemuk, kurus. Kalau tidak berjaya, gagal. Itu saja. Maka Allah uji kita. Tuhan buat orang ni kaya, orang ni miskin. Sebab apa? Tuhan ni al-ghaniyun anil alamin. Tuhan ni maha kaya pada alam ini. Kenapa Tuhan tak buat kaya belaka? Boleh tak Tuhan buat semua kaya belaka? Orang yang miskin sekali dalam Malaysia ada kondo mewah berharga 73 juta. Dia paling miskin sekali. Kereta hanya sebanyak 178 buah. Boleh tak Tuhan buat gitu? Boleh. Dah kalau seorang yang paling miskin kereta 178 buah, faham tak? Bayang dah, jam tak jalan.
Di laut tak boleh kapal nak bergerak kerana sepenuh dengan kapal kita. Dah Tuhan buat kita kaya. Rumah macam istana, nak ambil mana tanah. Kalau kaya belaka, memang kita tak makan ikan. Dah ayam, tak makan kau. Dah kita orang kaya kan, boleh beli ayam kan? Tahu dah, siapa nak beli ayam? Dah orang kaya belaka, nak beli ayam. Tu, koprak-koprak kau. Dah, orang duduk rumah berpuluh-puluh juta, beli ayam. Dah, dia makan ayam. Dia pergi beli pasar, dah, bibik dia beli. Dia malah, dia nak siap belaka dah. Siapa nak beli ayam? Siapa nak basuh teh ayam? Siapa nak sembelih ayam? Siapa nak buang bulu ayam? Dah kaya semua. Dah ikan, siapa nak jadi nelayan? Orang ke laut nak jadi nelayan. Di malam dia negeri nak pergi ke laut, ngai. Dah boleh makan ikan. Marak beras, dah boleh makan kau. Dah siapa nak tanam padi? Orang kaya harta berpuluh-puluh bilion, nak tanam padi. Dalam seluk masuk. Maka punah alam ini bila semuanya kaya. Kerana tidak ada orang yang sanggup kerja yang susah untuk memberi kemudahan kepada orang yang kaya. Faham tak lagi? Dah nak makan dia dah kaya belaka, tak ada beras, tak ada padi, tak ada getah, tak ada apa. Makan biti kan? Makan duit tu. Nampak? Pagi makan duit goreng. Nampak? Petang duit siling akan. Dah nak makan telur, siapa nak beli ayam? Tak ada orang nak usaha telur. Semua sudah kaya. Maka kena ada orang miskin yang sanggup jadi jaga, sanggup jadi boroh, sanggup jadi driver, sanggup jadi tanam padi, sanggup toreh getah, sanggup kerja kilang. Baru ada kemajuan. Faham tak lagi? Maka Allah pun tengok inilah daripada manfaat adanya orang yang susah, maka maju sebuah negara, maka diwajibkan zakat ke atas orang-orang kaya. Bijak dah Allah, bijak. Maka Allah akan beri satu sifat saja di syurga, iaitu sihat tiada sakit di syurga, kenyang tiada lapar di syurga, comel tak ada uduh di syurga, gembira tiada sedih di syurga, semuanya baik belaka. Dan sebelah syurga iaitu neraka, tiada gembira melainkan tangisan, tiada bahagia melainkan duka cita, tiada sihat melainkan sakit. Semuanya lawang bagi sifat yang dibenci oleh manusia di dalam dunia. Kita pergi negeri mana pun tak ada orang nak sakit, tak ada orang nak susah, tak ada orang nak lapar, semua nak kenyang belaka. Segala-galanya telah ditentukan. Sebab tu tak ada orang pun masuk campur dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, masalah rezeki, masalah nak buat, nak beri satu-satu kebaikan dalam negara, dalam kampung, dalam rumah tangga, Allah Ta'ala belaka. Hidup, mati, sakit, semua ketentuan Allah. Miskin dia, umur berapa? 80 tahun. Dah anak ada jaga, tak ada anak jaga. Duduk mana? Duduk welfare. Berapa umur? 80. Mati dah mati. 80 dah, tinggal tulang dengan kulit. Tapi bukan mati dengan sebab miskin. Mati ni Allah yang matikan dia. Allah tak nak matikan dia, tak mati. Orang kaya, Allah Rabbi, baru umur 46 tahun, 2 kali batuk balik awal. Buku kain kapang, bola kotak, tanang. Faham? Dah patut dah dia kaya, mati lambat dah ketentuan Allah daripada azali. Kena molek Allah nak mati, budak tu baru beranak sehari sudah mati. Betul tak? Kalau Allah kehendak 88 tahun tak mati-mati lagi. Siapa 88? Betul tak? Dah Allah Ta'ala belaka. Kita usaha dah buka restoran, dapur saja 300,000. Mau nang tak usah cakap tidak berjaya juga. Padahal bersihnya panggil chef daripada planet Pluto, bukan chef daripada New York. Order chef daripada planet Pluto. Hebatnya. Tak laku juga, gagal dalam perniagaan. Betul tak? Kerana Allah tulis daripada azali. Jangan putus asa. Semuanya percaturan Allah.
Tapi ingat, bila berjaya Allah puji Allah banyak-banyak, sujud syukur dan sebagainya. Bila tidak berjaya, salahkan diri sendiri, masih kita belum kena dengan syarat-syarat asbab dan musabab dalam kehidupan mencari apa benda ni, kejayaan dalam kehidupan di dunia. Tak? Dah kita anak 3 orang dah, sekali tak sujud syukur ni. Padahal sujud syukur ni kepada nikmat-nikmat Allah yang beri kepada kita. Nak? Dah bila nak sujud syukur, mampu kerah baru nak sujud syukur. Boleh bini sujud syukur tak? Tak. Nikah hari tu, nikah hari. Nikah hari. Tak hari, mana tua dah. Tak nikah hari. Mau nikah hari. Sujud syukur tak? Ya tau. Nampak pucat muka. Boleh nikmat seorang isteri, sujud syukur dulu. Ni dak tiung dulu. Tak. Boleh anak lapang, dak sujud syukur. Boleh meniaga buka kedai, dak sujud syukur. Mak skogo bola baru nak sujud syukur. Berat menanang. Hari ni tak apalah, patut kita hadir majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah hari ni rally ilmu di Masjid Ar-Ridwan dari pagi subuh sampai ke malam. Nak tanda Allah sayang kita semua. Kalau Allah tak sayang kita semua, kita tak ada dalam rumah Allah. Duduk di bar, duduk di lounge, duduk rehearsal nak menyanyi dan sebagainya. Allah tak sayang. Mudah-mudahan kita doakan mereka juga dapat kasih sayang Allah untuk dapat letak punggung dia dalam rumah-rumah Allah. Faham? Minta alih kenderaan kecemasan WPT 9284. Minta alih kenderaan kerana ada kecemasan WPT 9284. Dan bahawa Allah Ta'ala mensakatkan ia bagi segala hambanya akan umur, tiada boleh lebih dan tiada boleh kurang daripadanya. Kerana firman Allah Ta'ala, iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Artinya bila datang masa binasa mereka itu, nescaya tiada terkemudian mereka itu daripada itu ketika sesuatu yang sedikit daripada masa, dan tiada terdulu daripadanya mati yang sedikit, maka yang mati kena bunuh itu mati ia dengan sebab sudah sampai akhir umurnya. Kemudian pula wajib kita faham betul-betul Allah yang mengambil nyawa mengikut ketentuan yang dia sendiri pilih, tidak ada kaitan dengan pilihan kita. Faham tak? Semuanya mengikut umur masing-masing. Tidak kira harta, tidak kira kaya, tidak kira pangkat. Ketua polis negara kalau Allah kehendak matilah dia. Kopra tak mati-mati. Faham tak? Semua ni ketentuan Allah. Kalau kaya ni, kalau kaya dia boleh beli umur, semua orang kaya beli umur. Tak percaya jual lah satu pil. Pergi di pasar malam, pergi di cokek, jual pil. Pil apa ni? Pil ni kalau makan sebiji umur tambah setahun. Sebiji makan umur tambah setahun. Sebiji berapa? Sebiji RM500. Nak beli berapa teh? 3 tahun ni nak tambah lagi. Cukup lah. Faham tak? Tapi tidak boleh tambah umur. Kalau lah malakul maut itu pak saudara kita, panjanglah umur kita. Mari malaikat maut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana buat long? Bolong mau, mana bolong mau? Aku nak ambil nyawamu lah. Anak dara kan? Takkan anak dara ambil juga. Dah tak apalah. Tambah 10 tahun lagi pasal anak dara. Jangan kabur kat orang ni. Sedap gamak, tak ada kira. Fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Walaupun raja yang paling hebat, iaitu Raja Firaun, diambil nyawa mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Faham? Bila raja pun mati sampai masa office boy tak usah cakap banyak. Faham? Balilah ke rumah Allah. Ni tak, rumah Allah tak mari, rumah hantu gi. Orang buat pampai ada rumah hantu, ghost house. Tiket RM8 gi. 3-4 beranak gi. Nak, bang, malam ni kita gi pampai masuk rumah hantu. Rumah Allah tak gi, rumah hantu pergi. Allah yang jadikan dia tu anak beranak hantu. Orang kata bodoh marah. Ni rumah Allah ni, bang, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari ke rumah Allah mendapat kejayaan. Tak berjaya hari ni, garanti berjaya di akhirat. Kerana ini rumah Allah. Tak hari.
Tapi kerja pagi petang, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, dak singgah di rumah Allah. Bahasa kurang hajar punya manusia, biadab punya manusia. Allah jadikan dia daripada tak ada, minal adam ilal wujud. Dulu tak ada, Allah wujudkan dia supaya dia dapat melihat keindahan alam dan bersujud kepada Allah. Tiba-tiba hanya pandai cari makan ke darah, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, macam lembu, macam kambing, macam khubah bodoh. Oh hebat sangat, oh boleh harta, dia rasa dia orang hebat, dia berjaya belajar sampai University. Sehingga stiker University dia tak buang, tepek di belakang kereta. Faham? Ring, gold, korung punya kereta. Spoiler, gold. Faham? Side mirror, gold semua, mah belaka. Diazab pagi dan petang kerana derhaka kepada Allah. Dah, kalau kereta daripada mah kena azab dalam kubur, dah kalau pakai kancil, dah mari dah belajar agama, balik awal. Faham? Dan bahawa Allah Ta'ala jadi kita nak buat macam mana supaya umur kita panjang. Umur panjang mana? Umur kita ada berkat. Hadis menceritakan hubung silaturahim. Hadis menceritakan bersedekah, menderma dan seumpamanya. Hadis menceritakan banyak baca Quran atau berzikir, takutkan Allah di malam hari. Faham? InsyaAllah kalau Tuhan tak tambah panjang, tambah sedikit. Kerana sedikit itu adalah tersangat mahal. Kalau mari malam ni malakul maut rumah kita, saya mari ni nak ambil nyawa awak. Kalau awak nak hidup lagi, boleh awak nak beri banyak mana ke saya? Kita kata ambil lah 40,000, 50,000, ambil lah kereta aku, ambil semua gemung. Tolong panjangkan umur aku. Habis harta pun tak apa. Betul tak? Tetapi tak boleh dah. Jangan amalan-amalan tadi. Hubung silaturahim, bersedekah, menderma, baca Quran. Pada malam-malam hari. Dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia akan Lauh Mahfuz. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma untuk dana masjid oleh anak-anak tahfiz, untuk sudahkan dewan baru, padang futsal rekreasi di luar sana, dan siapkan longkang masjid kita ni. Jadi petugas hendaklah mengutip derma mulai daripada sekarang. Pakak-pakak beri. Lepas tu kita jawab soalan yang telah diajukan. Mana petugas? Ada? On the way. Cepat. Cepat. Slow-slow jalan, jangan laju-laju, kutip semua orang. Tak wajib beri, sunat je. Tak berdosa tak beri, kedekut nak mapuh je orang panggil. Faham tak? Kawan kita mati dah, duduk dalam kubur, boleh sedekah tak? Tak boleh. Pak saudara kita jadi mayat dah, tak? Boleh tak derma? Tak boleh. Walaupun dia orang kaya dulu, kita walaupun tidak kaya, sekarang boleh sedekah tak? Boleh sedekah. Allah beri kita nyawa. Balik masjid lagi. Kita masih lagi hidup udara yang Allah beri. Kita masih lagi ada umur. Takkan kita sayang nak derma? Untuk muliakan rumah Allah, kita nak siapkan dewan baru dan perkara-perkara sampingan. Itu tokoh tu mana tokoh gitu. Pergi rata baik. Adik-adik pergi rata belakang gitu. Yang buat-buat tidur tu kejutkan dia. Asal kutip derma buat tidur. Takbir kuat sekali.
Ni bukan tekek mari kuliah takut kata kena tekek kuliah. Dak, ni saja derma saja. Apabila Rasulullah menyampaikan hasrat untuk meneruskan perjuangan dan untuk memartabatkan Islam, Sayyidina Abu Bakar dia diberi oleh anaknya Hafsah yang koyok kainnya sendiri, beri pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kutip dalam kain buruk tu daripada hadirin ketika Nabi semayang di Masjid Nabawi. Nampak? Buruk lain kain buruk aja. Orang pun derma kepada Sayyidina Abu Bakar. Dirham ada, gelang ada, cicing ada untuk agama Islam. Sampai luar-luar sana hak berdiri, hak duduk dalam gelap, hak senyap tu, mitok belaka. Kau boleh kan suka menderma umur panjang. Mana tahu di kita menderma malam ini Allah selamatkan kita daripada kemalangan di esok hari. Mana tahu kita menderma malam ini ikhlas, anak kita terlepas daripada mati lemas 2 tahun daripada sekarang. Ini semua ni nak rahsia Allah Ta'ala belaka. Betul tak? Sambil-sambil menderma, sambil-sambil kita cuba menjawab soalan yang telah diajukan.